sambut kita dulu. ada panggilan video di Facebook Live kita bersama Arina Roslan. Beliau merupakan isteri kepada mangsa serangan jantung. Baik, Assalamualaikum. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa khabar? Sihat? Sihat, Alhamdulillah. Okey, baik Puan. Nak bertanya kepada Puan mengenai serangan jantung yang dihadapi oleh suami Puan. Okey, cerita dia sini macam Prof tadi cakap ada weekend warrior kan. Saya rasa husband saya golongannya itu. Sebab dia memang kerja dekat rumah, dia graphic designer, dia seorang graphic designer. Jadi kerja dia memang dekat depan laptop je. Sepanjang hari kan. Tapi bila malam dia pergi futsal. Hari Rabu tu, memang setiap hari Rabu dia akan pergi futsal lah. Jadi mungkin sebabkan satu hari tu dia duduk je depan PC kan. Tiba-tiba malam dia pergi bersukan. Sebab itulah saya rasa benda tu terjadilah. Jadi apa yang terjadi malam tu adalah dia pergi futsal and then tiba-tiba lepas habis dia main futsal, dia keluar court, dia duduk sebelah kawan dia. Tiba-tiba dia terus lentuk kat kawan dia. Tapi kawan dia ingat dia tidur. Jadi kawan dia pun biar je. Lepas tu dia static macam tu dalam 5 minit. Tiba-tiba kawan dia tengok dia dah sejuk dah. Dah tak bergerak, dah sejuk. Macam tu lah. Dah long lie dah. Tu diorang bawa pergi hospital terus. Macam tu lah cerita dia. Maknanya Allahyarham meninggal ketika usia 25 tahun. Sebelum tu memang Allahyarham memang tidak ada sebarang simptom yang boleh kita tak ada. Tak ada langsung. Sepanjang saya kenal dia, dia tak pernah demam, dia tak pernah sakit apa-apa. Nak tak cakap demam pun tak pernah, apa lagi yang berkaitan dengan jantung lah, sesak nafas ke apa ke kan, tak pernah langsung. Okey, jadi adakah Allahyarham ada mengamalkan gaya hidup yang sihat, contohnya menjaga pemakanan dan sebagainya? Okay, kalau yang tu saya rasa tak, sebab dia memang kuat makan fast food first. And then dia kuat minum air manis. Maksudnya yang boba-boba, tilai, semua tu kan, Starbucks. Dia kurang meminum air mineral water lah. Mungkin saya rasa itu antara salah satu sebab dia jugalah kot. Tak mengamalkan pemakanan yang betul. Selama ni pun dia duduk bujang kan. Kita tahu tadi duduk bujang dia makan apa semua kan. Nak cepat je kan kalau tentu kan. Baik, bila dimaklumkan bahawa punca kematian arwah disebabkan serangan jantung ataupun sakit jantung, ketika itu Arina bagaimana respon terhadap bila mengetahui puncanya? Belum bila saya tahu dia pengsan, saya tak expect langsung yang dia akan pergilah, sebab bila kita cakap orang kata dia pengsan je macam tu kan. Bila masa saya panik bila tahu dia pengsan, semua orang cakap kenapa kau ni semua relax lah, dia pengsan je kot. So kita pun relax, tiba-tiba dia tak ada. So baru tadi call kata pengsan, tiba-tiba sekarang tak ada. Saya terkejut lah. Tapi saya tahu dia sakit jantung tu lepas postmortem. Sebab dia meninggal luar kawasan, jadi kita buat postmortem. Dan saya tak expect langsung lah yang dia punya punca itu memang sakit jantung. Langsung tak expect lah. Baik. Arina, kami doakan terbaik buat Arina. Semoga tabah menjalani kehidupan ini. Dan terima kasih. Dan kami sangat berterima kasih di atas perkongsian ini, sikit sebanyak memberi sebenarnya banyak ilmu juga kepada kita yang mungkin memandang enteng terhadap apa yang berlaku kan. Baik. Terima kasih. Tapi pada masa yang sama, pada masa sama saya pun tak nak orang jadi takut nak bersukan sebenarnya. Sebab lepas apa yang terjadi tu orang jadi takut nak bersukan malam kan. Orang kata dipunca apa semua. Tapi sebenarnya tak pun. Dia sebenarnya dah ajar kan. Orang lain-lain. Betul. Baik. Itu nama siapa? Itu anaknya. Amirul Ali. Amirul Ali. Baik. Semoga Amirul nanti jaga ibu ya. Nanti dah besar insyaAllah. Okey, jaga diri. Terima kasih Arina. Waalaikumsalam. Arina Roslan. Boleh dikongsikan sedikit lah. Maknanya 2 hari selepas kematian suaminya, baru Arina tahu bahawa dia mengandung. Betul. Agak sedih tapi itulah yang perlu dihadapi. Baik, Prof nak tanya mengenai tadi Puan Arina ada mengatakan bahawa
arwah suaminya gemarkan makanan-makanan fast food, minum manis dan sebagainya. Adakah pola pemakanan yang sebegitu boleh menjadi kepada faktor utama? Kes-kes begini memang tekilan apabila kita dengarkan. Masalahnya orang-orang muda yang kena serangan sakit jantung otomatis mengejutnya. Bila kita tengok nombor-nombor kita, hampir separuh daripada mereka hisap rokok. Dan itu adalah faktor dan punca terbesar yang menyebabkan salur darah tu tiba-tiba tertutup dan menyebabkan serangan sakit jantung. Daripada segi gaya hidup, hakikat dia kebanyakan daripada kita setelah alam persekolahan memasuki alam pekerjaan dan selepas tu alam berumah tangga dan berkeluarga. Antara umur 20 ke 30 tahun tu ramai yang lupa untuk menjaga diri. Di sekolah dulu kita ada physical education, PE, PJ dan sebagainya. Tiap-tiap minggu kita bersukan dan kita sangat aktif. Tapi bila kita sudah berusia 20 ke 30 tahun, kita lupa dan apa sebab kesibukan kehidupan harian lah. Jadi apabila berlaku seperti ini, kita cuba curi masa untuk bersenam. Dan apabila kita curi masa untuk bersenam, kita akan lakukan yang terbaik, make use of the time. Dan mungkin terlebih exertion, terlebih tekanan dia dan menyebabkan badan tu tidak dapat mengambil lah tekanan-tekanan begitu. Jadi sebagai nasihat, apabila kita memasuki alam 20-30-an, lakukan aktiviti berkala dan sering, kerap lah. Setiap hari kita kena aktif. Sebagai contoh, kalau kehidupan atau pekerjaan tu sentiasa duduk sahaja, make sure ada masa untuk bergerak, berjalan. Kita boleh buat physical exercise di tempat sendiri atau boleh keluar untuk meringankan otak, untuk berjalan sebagai contoh kan. Supaya kita sentiasa dapat hidup dengan sihat. Dari segi pemakanan tu kena kawal lah. Janganlah makan benda-benda yang manis, yang berkarbohidrat yang terlalu banyak. Kandungan nasi for example, gula, air-air manis. Macam tadi soalan Farah cakap tadi kan, apakah simptom rasa kalau ada sakit jantung, maknanya kadang-kadang kita tak tahu. Kadang-kadang kita rasa mungkin gastrik kot. Kita suka ada benda-benda seperti itu. Tapi mungkin Prof boleh kongsikan sikit. Yalah, perasaan rasa gastrik itu is a very common symptom lah. Sangat-sangat kerap berlaku dan kita selalu akan confuse. Tidak tahu adakah itu serangan sakit jantung atau angin semata-mata. Jadi apabila berlaku serangan jantung ni sebenarnya dia adalah sama perasaan macam gastrik di tengah, sebabkan saraf yang ke otot, jantung dan juga ke perut kita adalah saraf yang sama. Jadi serangannya adalah rasa berat di rasa dada ni. Di bahagian tengah? Di bahagian tengah. Di bawah tulang dada kita ni. Dia rasa berat dan rasa tak selesa. Rasa macam ada benda yang menekan. Dan kalau kita minum air sejuk, air panas untuk keluarkan angin, dah keluar angin pun rasa dia masih ada di situ. Dan serangan sakit jantung ni biasanya akan menjadi lagi teruk. Dia akan jadi lagi berat dan dia akan naik ke tengkuk dan kita akan rasa macam tak selesa dekat sini. Kita akan sentiasa nak cuba nak batuk tapi masih rasa macam tak selesa. Apabila salur darah tu tersumbat, serangan tu semakin dia evolve dan kita akan mula berpeluh, jantung kita akan mula laju dan risiko pingsan ada dekat situ. Itu serangan yang disebabkan oleh salur darah tersumbat. Ada juga serangan yang disebabkan oleh jantung yang berdebar terlalu laju. Faktor-faktor genetik di mana terdapat anomali. Ada saraf yang turun di bahagian jantung yang tidak sepatutnya ada. Dan apabila seorang tu melakukan aktiviti riadah atau ada environment yang tak betul, garam tak cukup, tidur tak cukup, stres, rokok dan sebagainya, menyebabkan jantungnya berdegup dengan terlalu laju. Juga boleh menyebabkan pingsan secara tiba-tiba. Simptom yang dialami mungkin dada berdebar secara tiba-tiba. Tak ada provokasi. Dia tengah duduk, rehat dekat rumah, tiba-tiba jantungnya laju. Ya, bukan masa dia tengah stres jantungnya laju, tak. Itu biasalah. Tapi ni tiba-tiba laju, tiba-tiba dia stop. Oh, tak ada apa-apa, tiba-tiba dia macam tu. Laju je. Dan tiba-tiba dia akan stop sendiri. Ya, bila dia minum air sejuk, dia akan tamatnya sendiri. Jantung berdebar tu mungkin menjadi masalah juga. Dan kalau sekiranya jantung tu bengkak atau terlalu tebal disebabkan oleh darah tinggi atau faktor genetik yang lain, kebiasaannya semput atau nafas tak cukup. Dan kadang-kadang rasa sakit-sakit dada sikit. Itu pun serangan yang agak biasa. Biasanya jantung ni serangan dia, simptom dia akan berlaku apabila seorang tu melakukan aktiviti riadah. Terutama berkaitan dengan salur darah atau jantung tebal atau bengkak. Takut tu kadang-kadang. Tapi ada warning, ada simptom. So kalau misalnya seseorang tu aktif bersukan, tiba-tiba dia rasa tak selesa. Okey,
okay, that's a warning lah. Kena buat check up. Oh, maknanya kita tahulah badan kita tahu. sendiri kan Maknanya kalau bila rasa tak selesa tu. jantung tu tengah aktif. Bila jantung tu memerlukan oksigen dan kena kerja dengan keras tetapi ada masalah. Dan dia akan bagi simptom. Yang risiko seperti yang kita dengar tadi tu, apabila tiada warning, tak ada apa-apa amaran, tiba-tiba pingsan. Dan itu sangat kerap berlaku di gelanggang futsal dan badminton malangnya. Tapi cerita yang agak sedih lah. Okey, itu dia. Terima kasih doktor atas perkongsian itu tadi. Banyak yang kita pelajari hari ini, banyak yang kita dapat tahu mengenai serangan jantung terutamanya pada usia muda ni. Sebab kadang-kadang Fariha kan kita tak sedar. Kadang-kadang kita sendiri leka, tak ambil peduli tentang simptom-simptom yang terjadi pada Mungkin juga kita kena buat ni lah pemeriksaan tahunan kan. Pemeriksaan berkala. Itu sebab mungkin doktor pun kalau Malaysia mana Mungkin tak sesuai. Kita kena tengok diri kita dan risiko kita. Betul, baik. Terima kasih sekali lagi. Ucapkan Profesor Dr. Sazli Kasim, pengarah Hospital Universiti Teknologi Mahara. Serangan jantung di usia muda, maknanya pemakanan perlu jaga, kesihatan perlu jaga, tepuk dada, tanya selera. Dan kadang-kadang kita jangan jadi penafi yang tegar kan. Kadang-kadang dah ada simptom pun macam ini mungkin tak ada apa-apa kita pula jadi lah, doktor kan? ini mungkin ni kot.